Okay kelas, so ada yang dah dapat belum? Pasal saya rasa FS dia macam lain sikit ni. So hopefully awak dah kira sampai summation of delta ln ni dapat berapa? Ada siapa-siapa nak bagi jawapan? Yang ni? Saya nak yang jumlah dekat bawah-bawah ni je. Okay, delta n siapa yang dah dapat? Bagi saya share. Delta ln 26 je. 26 Thank you Syaril. 26. Di sini 26. W sin alpha 636.11. 636 point. Eh? 269.43. Tapi FX saya tak sama. 26943 Ha, Okay. FS berapa? FS saya dapat 1.61. Okay. FS sama dengan 1.61. Kira balik memang saya pun dapat 1.6 lah. So yang untuk ni buat pembetulan pada slide, FS adalah 1.61. Okay. Harap yang lain pun kira lah selain daripada Syaril. Okay. Jadi saya rasa dapat jawapan yang betul adalah 1.61. Ada jawapan lain tak? Ada yang dapat lain? Tak ada. Kalau tak ada yang lain, saya anggap semua dapat jawapan yang sama lah dan semua boleh mengiranya. Okey, untuk slash method, untuk method analisis slope kita dah pun selesai. Jadi basically kita ada infinite slope dan finite slope. For infinite slope kita ada seepage and then without seepage punya calculations, and for the finite slope kita ada mesh procedure, and for the mesh procedure sometimes kita boleh menggunakan kita juga boleh menggunakan chart pada zaman sekarang ni dia banyak chart juga sebenarnya. Daripada chart tu kita dapat estimate dia punya critical height dan sebagainya. Jadi untuk contoh yang mesh procedure tu dalam buku DAS, nanti awak cuba juga tengok bahagian bagaimana kita menggunakan chart untuk estimate dia punya critical height of slope. Jadi ia agak penting pasal as a engineer kita kena tahu apakah limitation untuk kita buat cut and fill pada satu-satu tempat. Jadi dari segi estimation tu biasa dekat mesh procedure punya part dalam buku DAS, mohon awak tengoklah dia punya bagaimana kita boleh estimate dia punya critical height based on the chart. Okay. Jadi kemudian kita ada method of slice. Jadi method of slice ni dia yang paling popular, yang paling simple. Tapi setiap kaedah of course ada limitation ataupun ada dia punya kelemahan. Jadi antara kelemahan method of slice ni adalah dia punya assumptions adalah antara slice tu. Jadi antara slice, contohnya kalau pada slice ni dia punya reaction antara slice ni diabaikan. Diabaikan. Dia assume dia bercantum je, tapi dia anggap dia ada force di antara slice. Itu antara kelemahan dalam slice method lah. Jadi assumption ni in reality dia tidaklah kata orang baiklah sedangkan dia punya force tu sebenarnya berlaku
Cuma dia neglected. Mungkin study sebelum ni mengatakan dia punya nilai ataupun value, dia punya reaction between the slices tu adalah kecil. Okay, sekarang kita tengok kembali kepada teori. Jadi slope stability ni pada saya untuk calculation dia taklah begitu complicated once kita dah faham dia punya teori. Jadi apa yang lebih penting ialah pendekatan yang kita buat dalam memahami kestabilan cerun. Jadi antara benda yang penting dalam kestabilan cerun adalah cut and fill ataupun cut dan embankment stability. Pasal kita nak potong pada certain slope, kita kena ambil kira bagaimana slope itu berubah. Sebagai contoh, once kita cut pada toe of slope, dia punya contoh kalau toe of slope, lepas tu ni slope, kita buat excavation kat sini. What happen? Dia punya degree akan meningkat, dia punya height of slope akan meningkat, dia punya gradient pun akan meningkat dan sebagainya. Dan peningkatan ini akan membuatkan FS dia akan menurun. Jadi cut adalah dan tambakan adalah benda yang penting untuk kita meningkatkan kestabilan. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada satu slope, kita boleh katakan geometri kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat contoh, kita fill kat sini, dia akan meningkatkan FS disebabkan oleh kita panggil berm kat sini. So cut and fill ini boleh membantu dan boleh juga membawa kepada kegagalan cerun. That's why adalah penting untuk kita faham konsep-konsep cut and fill ataupun cut and embankment of slope. Jadi embankment stability, kita tengok dari segi embankment stability built by rolling or otherwise compacting layers of selected soil. Jadi biasanya embankment, kalau awak perasan, dia compacted, dekat slope tu dia compacted at least 90% of the optimum. Compaction process squeeze out air, but as the build height increase, the lower layer experience increase of pore pressure, and in cause grain soil, the excess pore pressure dissipate quickly. Jadi macam yang kita faham in chapter 3, the main difference between convection and consolidation is about the air and water. Kalau satu the squeeze out of the air, and kalau for the compaction, for the consolidation is dia adalah the expulsion of the water, pengeluaran air daripada tanah tersebut. Satu akan lebih cepat, iaitu compaction, while for the consolidations is due to the type of soil and time. Okay, in fine grained soil, the excess pore pressure is slow to dissipate and consolidation may continue for several years. Jadi dalam sama konsep macam yang chapter 3, for the fine grained soils, air walaupun air after compacted, untuk dia keluar mengambil masa yang sangat lama. Jadi antara perkara yang kita boleh buat sebagai engineer, melihat pada keadaan tanah seperti itu, kita boleh juga install horizontal and ataupun vertical drainage yang boleh membantu untuk speed up the process. Jadi kita boleh membantu pengeluaran air daripada tanah tersebut hinggalah dia consolidated and compacted. In the course of time, the pore pressure decrease and the effective stress increase, therefore the shear strength increase. Thus, the most critical stability condition for the end embankment occurs at the end of the construction, or sometimes during construction, that called as the short-term stability. So, short-term stability ni akan berlaku ketika embankment. Pada kebiasaannya, yang mana pada ketika ini the pore pressure adalah menurun dan effective stress akan meningkat. Dan air sekali, once the effective stress meningkat, effective stress meningkat, yang ni pore pressure menurun, therefore the shear strength meningkat. Jadi kena ingat total stress sama dengan effective stress plus pore water pressure, but the important parameters is the effective stress that represent the strength of the soil. Effective stress equal to total stress minus U. Okay, so once the effective stress meningkat, total stress is the constant, but once it's increased, so the pore water pressure will be decreased. Dia sama-sama lah. So
Vice versa for water pressure, while it's decrease, the effective stress akan increase. Okay. Jadi ini adalah gambaran untuk embankment stability. This is a height of fill. Ini adalah slope yang this is the potential land failure at the P point. So the pore water pressure at the first place will be increased masa during the constructions. And after the constructions, pore water pressure will be decreased due to the expulsion of water inside from the soil. Jadi shear strength of soil at first place the constant, ketika itu total stress tidak berubah, kemudian dia meningkat disebabkan oleh excess pore water pressure yang menurun. Okay, jadi ini dia menaik dan ini juga akan turut menaik. Factor of safety. Pasal factor of safety dia sangat berkait rapat dengan kenaikan tau F ataupun resistant force ataupun shear strength of the resistant area. Okay, jadi ini adalah impact terhadap embankment stability. Kemudian kita tengok pula untuk cut stability. Jadi cutting are excavators, cutting apa-apa yang melibatkan pemotongan, pengorekan dan sebagainya. Kemudian decrease in total stress. Kenapa total stress boleh decrease? Disebabkan okay, this is in situ soil. Pada asal dia mendapat load ataupun kita panggil overburden pressure yang sedia ada, existing overburden pressure. Once kita korek kat sini ataupun kita excavated kat sini, dia tiba-tiba dia jadi kosong. So bila dia kosong, the total stress ataupun dia punya overburden pressure akan menurun dan akan menyebabkan total stress akan menurun. Dan pada waktu ini pore water pressure juga akan menurun. Pasal apa? Pasal dia hilang kat sini. Dia tak ada. Pore water pressure when excavation of the removal of soil. Ketika excavation dijalankan. Kemudian seepage regime develops in the slope after the construction, which it depends on the drainage condition and the permeability of the soil. Tadi kalau kita tengok kat sini, ni tadi dia tiba-tiba kosong. Jadi apa yang berlaku ialah seepage. Kawasan regime seepage ni jadi dia depends on type of soil yang kat tepi-tepi dan bawah ni lah. Jadi dia akan melihatlah jenis tanah. Kalau fine grain, maka makin lama lah untuk dia keluar dan pada waktu tu pore pressure akan meningkat pada dia punya keliling tu. Kemudian increment in pore pressure constant in total stress. Pada waktu ni once dia dah lepas korek, total stress dah mula constant, dah stay. Lepas korek tadi dia turun mendadak pasal hilangnya kawasan tu. Kemudian dia constant and fall steadily in effective stress. Jadi kenapa effective stress menurun? Disebabkan increment in pore pressure yang saya sebut tadi due to the seepage regime kat sini. Okay. Besides effective, normal stress decrease to since part of proportional social strength, so that the long-term stability cutting is therefore more critical than its stability at the end of the construction. Jadi bila cut stability ni yang kita lebih risaukan adalah long-term stability. Kalau embankment ialah once the construction finish, kita panggil dia short-term stability. Jadi itulah yang dinamakan term of long-term and short-term stability. Jadi kita tengok pada dia punya dia punya gambaran. Ini adalah cut area. This is slope. This is after cut. Dan dia at first the excess pore pressure menurun ketika pengorekan ataupun ketika excavations disebabkan hilang stress pada kawasan tersebut. Kemudian by time due to the seepage regime tadi dia meningkat. Pada waktu ini shear strength constant pasal masa tu dia tak berubah, sedang effective stress tidak berubah pada waktu itu. Dan once effective stress berubah, menurun disebabkan meningkatnya pore water pressure, the shear strength of the soil akan menurun. Dan once shear strength menurun, Fs juga akan menurun. Okay.
Ini adalah impact of the cut and embankment in slope stability. Okey, untuk cut in slope design. Jadi antara benda pendekatan yang tipikal kita buat untuk cut and embankment ni adalah seperti berikutlah. Cut kita ada beberapa kaedah yang kita panggil. Yang pertama balance cut and fill. Dalam kaedah ni kita gunakan dua-dua iaitu cut and fill. Let's say kita ada the original ataupun natural ground pada ni yang dash line ni adalah yang original. Dash line ni adalah yang original. Kemudian untuk kita stablekan dia, apa yang kita buat ialah balance cut and fill. Kelebihan dia ialah kita tidak memerlukan tanah luar. Kita tidak memerlukan tanah luar untuk diangkut ke tapak projek. Apa yang kita guna ialah apa yang kita cut di sini, volumenya adalah sama dengan apa yang kita fill di sini. Jadi dalam kes ni kita dapat 2 in 1 lah. Yang pertama kita dapat increase the stability. How? Pasal kita buat benching, kita buat berm. So slope yang kat sini akan tertahan oleh berm yang di bawah ni. Jadi dalam masa yang sama kita tidak perlu import tanah daripada luar dan kita tidak juga perlu untuk dump kita tak perlu buang tanah keluar. Jadi tidak libatkan transportation. So ni antara kaedah yang baiklah untuk kita gunakan. Namun dia hanya sesuai bagi slope yang kurang daripada kalau tak silap saya kurang daripada 60%. Okey. Sorry, bukan ini dia kurang daripada 60 degree. Bukan ni adalah ground slope dia. Kurang daripada 60 degree. Okey, sekarang kita tengok pula yang kaedah kedua ialah kita panggil full bench cut. Full bench cut ni maksudnya yang asalnya ini. Full bench cut ni biasanya kita buat pada 60 degree ke atas. Tadi less than 60 degree, sekarang kita buat pada 60 degree ke atas. Jadi jenis potongan dia 1-1 ni maksudnya 1-1. Itu maksud 1-1. So kalau 1-1 sini 40 half degree, betul? So 3/4 1. Apa maksud dia? Half 1 macam tu. Okey. Jadi maksudnya macam ni. Kalau sini 4, sini 1. Tu maksud 1/4 to 1. Maksudnya jadi sudut dia berapa? Tu dan seterusnya. Jadi benda-benda ni adalah terpulang ataupun depends on dia punya jenis slope yang berada di kat situ. Untuk rock slope, pasal batuan kan dia lebih kuat, biasanya kita boleh buat lebih steep lah, lebih curam. Tapi kalau untuk kebanyakan tanah kita buat 1-to-1 so 1-to-1. Jadi kita cut untuk let's say kita nak buat jalan kat sini dan kita buat cut 1-to-1 ke sini dan baru sambung kepada original slope. Jadi yang ni tadi ni cut biasanya kalau kawasan chilly area yang kita nak buat roadworks. Okey, yang ni full bench cut biasanya kita perlukanlah proses untuk membawa keluar tanah. Okey, true cut sebenarnya lebih kurang macam full bench cut. True cut juga tapi bezanya dia digunakan untuk yang less 60%. Kemudian kita buat road, kita buat dua side of slope. Kat sini kita buat cut 2-to-1 katakan, low cut dan high cut pada sebelah yang lagi satu untuk kita buat road. So ni yang original. Okey, ini kita panggil true cut. Ini pun kita biasa juga nampak kalau awak jalan-jalan dekat hilly area, dekat highway, kadang-kadang kita boleh nampak belah bawah tu kan. Itu kita panggil dia true cut. True cut. Kemudian typical fill. Sekarang kita tengok pada fill pula. Tadi untuk cut saja, kita ada balance cut, kita ada deep full bench cut dan kita ada juga true cut. Sekarang kita tengok pula fill punya karakter yang biasa dibuat. Untuk yang less daripada 40 degree landai, apa yang kita buat ialah kita just tambah dengan material yang sesuai untuk kita buat jalan di atas ni. Okay.
Nanti kita buat directly tambak. Apa yang membezakan dengan yang tadi sebenarnya true cut. True cut kita bawa tanah di situ keluar, yang ni kita ambil tanah luar, bawa ke dalam untuk kita buatkan dia punya fill. Kemudian a bench slope fill with a layer placement. Ini pada dalam keadaan jenis slope yang problem. Pada slope yang problem, contoh macam yang paling banyak buat ni, contoh di kalau Kelantan, Gua Musang dan sebagainya. Apa yang dibuat ialah slope tersebut memang agak lemah, jadi dia akan dibantu oleh reinforcement dan dia dibantu oleh dengan material tambahan. Kita fill dia dan kita buat dia sebagai bench slope. Bench slope ialah pada asal dia kita buat bench tu adalah bench tempat duduk kan. Ni kan macam tempat duduk ni. Jadi selagi banyak bench kita boleh buat, lagilah stability-nya meningkat. Kerana individual slope yang dia nak cover tu lebih kecil. Ni individual slope. Berbanding kalau lagi banyak bench, lagi banyak individual slope, makin kecil lah dia punya risiko. Jadi ini biasanya dibuat antara 40 ke 60 degree. Dan ini adalah saya tak terangkan in detail lah apa biasanya dia punya improvement material dia. Yang penting awak dapat bayangan kalau slope macam ni apa yang biasa kita boleh buat dan sebagainya. Okay. Kemudian kita ada reinforced fill, dia similar to bench slope, cuma dia tak benchkan slope tu, dia directly dia terus masukkan improvement material dalam slope tersebut. True fill dia berlawanan dengan true cut tadi. Kalau tadi true cut dia ke bawah, true fill dia tambah ke atas. Jadi dia punya konsep adalah stability of the left and right side of the slope. Okey, cuba kita tengok secara menyeluruh gambaran ni. Jadi kalau kita tengok, saya tak pasti grup ni ada yang pergi Sungai Lembing ke tak baru-baru ni. Jadi kita nampak banyak failure yang berlaku pada cerun-cerun bukit di sekitar Sungai Lembing tu, siapa yang pergi tu. So dia punya failure type adalah seperti gambaran ni. Jadi kalau tengok kat sini, cut failure adalah disebabkan oleh dia tadi mungkin dia buat apa dia panggil tadi, atau lupa pula saya apa cut tadi, ni full bench cut ni tadi kan. Jadi dia buat yang agak steep hinggalah cut ni menjadi failure pasal oversteep. Kemudian pada tepi ni pula dia oversteep dan uncompacted fill material. Loose. Jadi apa yang kita boleh bayangkan ialah this kind of improvement. Tadi cut yang asal ialah macam ni. Apa yang kita boleh buat, contohnya kita main dengan geometri. Dengan geometri, kita cuba landaikan that slope, ataupun kita boleh juga buat kat sini dia guna rock buttress. Rock buttress, kadang-kadang kita boleh guna cage, gabion dan sebagainya lah. Kita boleh buat wall, macam-macam kaedah. Terpulang pada biasanya terpulang juga kepada cost dan sebagainya lah, ataupun estetik tarikan pada kawasan tersebut dan sejauh mana risiko pada kawasan tersebut. Risiko ni dia pecahkan kepada dua, dari segi ekonomi dan nyawa. Kalau dia bagi rating yang tinggi, maka improvement yang perlu dibuat kat situ adalah lebih complicated lah, kena lebih lagi lah. So ini antara benda yang kita boleh buat ialah kat bawah ni pula digunakan reinforcement yang asal tadi, yang unconsolidated area tadi dia buat reinforcement, dia buat tambakan, dan dia buat juga retaining structure di bawah, retaining structure. Kemudian dia buat juga subdrain di bawah. Tujuan subdrain ialah untuk membantu pengaliran air, dan kalau kat sini kalau tak ada subdrain, macam mana dia nak keluar pasal sini ada retaining structure. So that's why dia kena ada subdrainage. Dia ada juga vegetation on field slope surface. Why? Untuk kita kurangkan erosion
Jadi erosion akan membuatkan scouring hingga dia boleh jadi fail, sebab tu kita pasang vegetation. Retaining structure kita nak kuatkan toe of slope so that tiga longsoran akan menurun ataupun kita panggil tau D, driving force tadi. Tau D akan menurun. Kemudian reinforcement ini adalah mengikat tanah tambakan baru dengan tanah yang sedia ada. Okey. Okey, ini adalah common slope stabilization method. Ini saya tambah untuk dapat gambaran secara menyeluruh berkenaan dengan slope stabilization method. Ini yang paling typical. Asal dia, kalau kita ingat balik, Fs equal to tau F over tau D. Ini je asas untuk slope stability. Yang mana tau F ini adalah kita panggil resistance force, yang ini adalah driving force. Jadi mission kita sebagai engineer adalah menaikkan resistance force dan menurunkan driving force. Kita boleh buat salah satu atau kita boleh buat dua-dua sekaligus. Dia tengok pada mana yang lebih kritikal supaya kita dapat meningkatkan Fs. Once kita dapat naikkan resistance force and or reduce the driving force, Fs akan meningkat. Ini je mission dia tu je. Jangan pening-pening. Mission dia macam mana cara kita meningkatkan driving force. Macam mana kita nak menurunkan driving force dan macam mana kita nak meningkatkan resistance force. Jadi kita tengok part by part. The principle is to reduce the driving force and to increase or enhance the resistance force. In reduce the driving force, biasanya kita first step ialah kita nak turunkan driving force. Pasal untuk resistance force tak banyak yang kita boleh buat, melainkan kita ubah benda tu, ubah slope tu. Tapi driving force kita boleh buat dari segi fizikal yang lebih. That's why biasanya kita akan approach the reduce driving force first. Jadi apa yang kita boleh buat, yang pertama, ni yang paling typical. Saya rasa distable, kalau you tahu, you hafal distable, only distable pun you dah boleh imagine secara menyeluruh. Bila you nampak slope failure, you dapat imagine ini apa yang sesuai, apa dan sebagainya. Jadi harap dia akan bermanfaat untuk awak ketika bekerja nanti, insyaAllah. So yang pertama, reprofile. So reprofile yang pertama. Yang kedua adalah surface treatment. Yang ketiga adalah drainage. Jadi ada tiga benda yang typical, yang normal yang kita buat untuk mengurangkan driving force. Jadi reprofile adalah grading, trimming, benching. Ini termasuk juga macam cut and fill punya method tadi, yang mana tujuan dia adalah untuk kita mengurangkan dia punya dead weight. Beban mati. Dalam struktur pun awak ada belajar dead weight kan? Beban yang sedia ada tu, yang sentiasa. Contoh bila kita trim, contoh kita ada original slope macam ni, kita trim dia jadi macam ni, jadi bench. Jadi kat sini dia akan jadi dua individual slope, yang mana dia punya stability akan lebih meningkat. Itu antara contoh kita buat benching. Surface treatment kita boleh pecahkan kepada tiga, iaitu hard face, flexible and soft face. Jadi tujuan dia nanti saya tunjukkan contoh gambar-gambar. Tujuan dia adalah untuk prevent ataupun reduction of the water ingress into the ground mass and minimize of the erosion. So surface treatment dua dia punya keyword adalah prevent water ingress into the ground, mengelakkan daripada air infiltrate ataupun seepage to slope itself, dan kalau untuk dan yang kedua adalah to minimize the erosion. Sekejap.
Okay, sorry, tadi ada orang ni kejap ketuk. Okay, kita sambung. Jadi untuk surface treatment tadi dia ada 3 jenis treatment yang we call it as a hard facing, flexible facing, soft facing, and the purpose is to prevention the water masuk ke dalam tanah dan minimize the erosion. Okay. Kemudian drainage systems adalah untuk mengawal surface dan subsurface punya water activity. Sama juga untuk minimize the surface failure dan seterusnya akan membuatkan infiltration and seepage into the slope dan akan membuatkan total failure pada slope. Jadi ini adalah perkara-perkara yang penting bila kita nak meningkatkan kestabilan sebuah cerun dari segi mengurangkan driving force-nya. Kemudian bagaimana kita nak meningkatkan resistant force. Jadi untuk meningkatkan tanah itu sendiri, slope itu sendiri, ialah antara dia ada dua pendekatan iaitu external dan internal dari segi aktif dan pasif. Apa yang dikatakan external ialah tambahan kepada kestabilan slope sedia ada. Contoh slope sedia ada tu kita tambahkan dengan retaining wall. Itu kita panggil external. Kalau internal, kita masukkan sesuatu ke dalam slope itu so that dia akan membantu kepada kekuatan slope tersebut. Itu adalah beza external dan internal. Jadi external contohnya adalah retaining walls, piles, buttresses, counterweight fields, pre-stressed ground anchors. Ni sama dia satu. Jadi tujuan dia adalah provision of resistance through external structure elements macam saya cakap tadi. So the internal ialah reinforcement, grouting. Grouting tu maksudnya diinject chemical ke apa dan sebagainya so that dia punya tanah dalam tu dia akan ada reaction sehingga dia menjadi kuat, compaction, drainage dan sebagainya. Drainage ni sebenarnya dah termasuk kat sini lah. Drainage ni mungkin lebih kepada contoh PVD. Prefabricated vertical drain. Jadi contoh kat sini PVD, dia akan membantu slope untuk control the water dan akan mempercepatkan proses consolidation dan slope akan menjadi lebih kuat. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni, saya rasa kita lagi dalam 10 minit so kita akan stop dan saya harap semua masih okey lah. Kita tengok pada gambar ni, ini adalah surface treatment. Surface treatment. Kalau untuk reprofiling tadi, reprofile kita dah tengok dari segi cut and fill dan sebagainya. Itu adalah contoh yang baik untuk reprofile. Jadi ini adalah contoh untuk surface treatment. Kalau awak tengok kat sini apa yang diorang buat ni, diorang menggunakan dia panggil shotcrete. Dia ada dua term tapi berbeza sebenarnya, shotcrete dan gunite. Jadi shotcrete dan gunite ni digunakan untuk improve the surface. Kalau kat sini kalau awak perasan dia ada bolt kat sini. Ada bolt. Bolt ini adalah soil nailing. Dia nailkan dulu. So dalam kaedah ni dia buat 2 in 1. Dia meningkatkan resistant force dengan memberikan nail pada slope ini. Ni nail, ni dipanggil nail head. Sebenarnya dia ada dia ke belakang inilah. So macam itulah nail head pada slope. Kemudian untuk surface digunakan gunite ataupun shotcrete. Jadi ini kalau yang ni pula dia buat netting menggunakan, ini adalah untuk reinforcement, tujuan reinforcement. Kalau perasan yang ni pula dia gunakan drainage system. Dia panggil vertical drainage yang mana dia kontrol air di dalam slope dengan menggunakan yang ni lah. Okey, kemudian ini adalah contoh yang telah disiapkan. Yang ni kalau perasan hanyalah surface treatment, dia panggil hard surface treatment. Ni semua gambaran kat sini semua hard surface, hard treatment, hard facing dia panggil. Hard facing ni yang guna gunite dengan shotcrete tadi. Ini dia tak ada buat apa-apa tambahan melainkan hanyalah dengan menggunakan hard facing. Ini adalah contoh yang sama dengan ini, dia membuat adalah vertical drainage so that air akan keluar apabila the water pressure dia punya water level meningkat. Okey, ni adalah contoh flexible facing. Flexible facing ni bermaksud dia
menggunakan facing yang tidak mengubah bentuk slope yang sedia ada. Paling biasa kita gunakan adalah netting. Kaedah netting. Jadi netting ni banyaklah, ada yang kita guna macam ni, ada yang kita guna wire mesh. Wire mesh biasa kita guna untuk kawasan batuan dan sebagainya. Kemudian untuk surface treatment kita ada juga soft facing. Soft facing ialah apabila kita nak mengurangkan erosion dengan menggunakan vegetation. Dan biasanya slope-slope yang memerlukan soft facing ni adalah slope yang berada di kawasan terdedah pada pandangan umum. Jadi majlis ke apa dan sebagainya, JKR dia kena ambil kira dari segi estetik pada satu-satu tempat. Jadi kalau macam ni kan nampak cantik kan, kat tepi jalan nampaklah cantik, hijau je kan. Tapi kalau kata macam ni tadi, macam ni je kan, dia kuranglah cantiknya. Tapi terpulang kepada keperluan. Jadi kat sini sebenarnya dia guna nail juga. Kalau perasan dia nail ke dalam slope dan ni. Cuma dia punya facing dia guna soft facing. So kita boleh guna soft facing, kita boleh guna flexible facing, kita boleh guna hard facing, terpulang pada keperluan slope tersebut. Okey, sekarang kita tengok kepada drainage. Tadi untuk menurunkan driving force, salah satu karakteristik yang penting adalah menurunkan dia punya menurunkan dia punya driving force. Okey. Jadi beberapa drainage yang paling tipikal paling biasa dibuat pada satu-satu slope ialah kita tengok, kita panggil dia yang atas kali ni kita panggil cut off drain. Cut off drain ni adalah tempat punca air yang first dekat peak of the slope. Kemudian kita ada cascade drain. Cascade drain ni yang contoh daripada cut off drain, dia pergi ke satu sum kat sini. Daripada sum ni dia bawa turun ke another sum. Jadi yang penghubung antara sum ni kita panggil dia cascade drain. Kemudian berm drain adalah di tengah-tengah slope, tempat benching tu. Yang kita buat benching, kita ada berm drain, berm drain dan sebagainya. Kemudian kita ada sum ni lah tempat dikumpul air sebelum dia melalui cascade drain, dan air sekali dia pergi ke toe drain sebelum dia pergi ke tempat saliran yang besar yang sedia ada. Okey, ada juga menggunakan kaedah horizontal drain seperti ini. Macam contoh ini adalah original surface. Once dia increase, once kita pasang the horizontal drain, dia punya air akan kontrol hingga bawah ni je. Jadi dekat atas ni air akan terkawal. Ini adalah contoh horizontal and vertical drain. Sekarang kita tengok pula yang kedua tadi adalah internal dan external untuk kita meningkatkan resistance force. Tadi dia sebut antara yang paling popular adalah retaining wall. Kemudian juga contohnya adalah ini kita tengok pada external dulu. External yang paling popular adalah retaining wall. Jadi retaining wall kita ada banyak type. Gravity wall adalah wall yang biasa kalau tengok wall besar-besar tu dia adalah based on gravity punya force, so, untuk menahan daripada sliding. Kemudian kita ada cantilever wall. Cantilever wall ni adalah lebih kecil berbanding gravity wall, tetapi dia mempunyai reinforcement. Dia ada tertulang kat dalam. Ada reinforcement. Dia ada lagi satu sebenarnya semi gravity wall, maksudnya dia kecil sikit daripada gravity tapi lebih besar sedikit daripada cantilever. So dia gabungan gravity dan cantilever. Jadi kat sini kita juga ada buttress wall. Biasanya wall macam ni kat belakang dia ada penahan tupang. Jadi ini kita tengok pula ini kita panggil biasanya conventional wall. Yang ni pula kita panggil dia MSE wall. MSE ialah mechanically stabilized earth wall. Jadi MSE wall ni yang banyak kita gunakan sekarang, yang kita dibantu oleh tie back ataupun anchor kat sini. Kemudian kita dibantu oleh strip ataupun apa-apa saja reinforcement untuk membantu pada new material. Kemudian kita ada concrete facing untuk menahan new material, dan dibantu oleh concrete level pad untuk kita melihat depannya bacaan akan datang. Okay. Jadi ini adalah typical
yang kita buat pada kawasan-kawasan bandar lah biasanya, pasal kita tak cukup ruang untuk buat wall ataupun kita limited space. Biasanya ini yang kita buat. Okey, ni contoh lain dia guna buttress beam untuk menahan. Buttress ni menopang lah, dia menopang di spile, dan pile ni ditanam pada rock layer kat bawah ataupun kadang-kadang dia buat concrete layer kat bawah dan diikat oleh tie back. Kadang-kadang kita pakai anchor kat bawah ni dan biasanya kat atas ni kalau ada nak buat jalan dan sebagainya. Ini adalah antara yang digunakan. Okey, untuk internal, antara yang paling popular ialah soil nail. Tadi saya ada tunjuk contoh soil nail. Jadi soil nail ni, tadi nail head yang awak nampak pada gambar, inilah nail headnya. Dan soil nail adalah yang seperti yang belakang ni. Dia macam paku tekan lah, paku tekan macam mana kita nak lekatkan kertas pada wall, kita tekan dia. Lagi banyak soil nail lagi lah bagus. Tapi tengok kepada cost, in term of the spacing dan sebagainya. Jadi banyak perkara lah. Soil nail ni sebenarnya kalau kita nak cerita pun memang sangat panjang. Tapi saya nak beritahu, nak nampakkan awak bayangan antara benda-benda yang kita boleh buat yang popular dibuat di seluruh dunia. Antaranya ialah reinforcement, kita menggunakan soil nail. Jadi soil nail boleh digunakan pakai pada banyak keadaan, pada natural slope, pada landslide scar. Scar ni yang macam saya cakap tadi disebabkan oleh scouring. Kemudian cut slope, bila once you make a cut and embankment, kita boleh juga guna, kita nak stabilize dia menggunakan soil nail. Ataupun existing retaining wall, kita tengok retaining wall tu ada movement, dia ada, katakan dah ada active movement. Jadi untuk kita kekalkan dia ataupun kita nak tarik dia ke belakang, macam kita letak braces lah, so kita guna nail, kita tarik this retaining wall. Kita boleh juga untuk temporary stage excavation, kita buat pengorekan. Jadi kat sini bahaya kan, tadi pore water pressure dia akan meningkat after excavation, betul tak? So apa yang kita buat ialah kita nak kekalkan tanah ni untuk sementara ialah kita nailkan dia ke belakang. Macam ni. Dan dia juga boleh buat pada embankment. Jadi kenapa soil nail dia terkenal? Pasal banyak keadaan dia boleh buat dan dia lebih mudah untuk dijalankan, namun dia adalah limited to the space. Jadi banyak, ada juga karakter-karakter yang kita kena tengok. Ini adalah merit dan constraint untuk soil nail. Dia lebih flexible, adaptable, dia lebih lagi environment friendly, robust, ductile, space, economy, the economy. Some said that is reached to up 30% compared with the conventional method. 30%, banyak kan? Itu antara sebab negara yang paling banyak buat ialah Hong Kong. Hong Kong paling banyak buatkan kaedah ni. Boleh kata hampir semua slope yang mengalami kegagalan dia akan menggunakan kaedah soil nail. Jadi kenapa saya cakap soil nail penting di Malaysia? Pasal kita punya cuaca dan sebagainya adalah lebih kurang seperti Hong Kong. Jadi adalah baik kalau kita dapat apply apa yang mereka apply. Dah lama dah. Jadi kita cuba apply di Malaysia. Ini adalah constraint. Constraint ni yang lebih penting untuk awak faham lah. Pada sterilized ground, maksudnya dari segi zone occupied tu. Kemudian soil creep, maksudnya dia punya secondary stress, corrosion, kalau kawasan yang acidic, jadi besi nail tu lebih mudah untuk pengaratan. Kemudian underground construction, let's say lah kita nak nail kat situ, ada telekom ke, ada piping, ada run hill punya piping air ke. Jadi benda tu kita kena ambil tahu dulu sebelum kita cucuk. Once kita cucuk, dah langgar benda tu, dah tak boleh apa lah nak buat kan. So kena tengok dari segi groundwater. Bila groundwater tinggi adalah susah untuk kita nail pasal ada machinery melibatkan simen. Jadi simen tu dia dah ada dia punya campuran. So bila dia groundwater tinggi, dia akan lebih susah untuk dijalankan kerja. Kalau tempat kawasan tu dah ada failure history, kita cuba elakkan. Climate change pada kawasan yang bersalji contohnya dah lebih susah. Tapi kat sini climate tidaklah memberi impact sangat kepada negara kita. Dari segi permeability, stratigraphy, jointing and bedding. Jadi jointing and bedding ni maksudnya the type of the origin soil over there. Jadi origin soil tu based on the type of the rock yang menghasilkan tanah tersebut, metamorph, sediment dan sebagainya. Long soil nails, nail yang terlalu panjang juga tidak bagus kerana dia akan antara sebabnya adalah bending failure. Bending dalam, kalau kita guna beam pun, beam dalam satu structure dia ada limitation kan. So kalau kita terlebih dia akan bending. So itu adalah antara
antara perkara-perkara yang kita kena tengok sebelum kita menjalankan soal ni. Okey, ni adalah design process of soil nail. Saya tak detailkan, tapi ini adalah typicalnya. Mana tahu one day you kena design soil nail, you boleh buka di slide dan boleh tengok dia punya proses hinggalah dia punya construction. Okey, untuk chapter 4 kita habiskan hari ini terus. Kat sini sebenarnya ada assignment 4 yang saya letakkan dalam ni. Assignment ni tak perlu dihantar. Boleh buat sendiri. Kalau nak buat, terpulang. Benda ni terpulang. Assignment ni tak perlu dihantar. Jadi latihan ni kalau awak nak buat, awak boleh buat. Dan kalau mana yang awak rasa nak tanya, awak boleh tanya. Okay? Okay, so far sampai di sini saja untuk kita punya kelas. Ada apa-apa soalan daripada kelas sebelum kita stop? Ada kelas? Tak ada? Setakat ni tak ada, Doktor. Okay, thank you Hani. Okay, setakat ni tak ada Kalau tak ada, saya rasa ni minggu 13, so next week minggu 14 kita tak ada kelas untuk next week. Ambil masa yang sebaiknya, gunakan masa yang sebaiknya untuk awak buat ulang kaji. Kalau ada apa-apa masalah, bincang dengan kawan-kawan yang faham. Dan kalau tak faham juga, bawalah kawan tu sekali, jumpalah saya. InsyaAllah kita akan cuba bincang, kita cuba dapatkan jawapan. Okay, kalau macam tu, kita dismiss sampai di sini. Terima kasih semua, selamat tengah hari. Assalamualaikum.